Hai, Assalamualaikum. Saya Faiz Natasha binti Muhammad Faisal akan membentangkan tentang pengenalan tajuk konsep kepercayaan agama Kristian dan agama Islam, perbandingan konsep kepercayaan yang ditunjukkan di dalam filem dan agama-agama lain spesifik kepada kehidupan selepas mati. Along with the Gods, The Two Worlds adalah filem aksi fantasi Korea yang menceritakan tentang konsep kepercayaan afterlife yang diamalkan oleh kebanyakan orang Korea di sana. Konsep kepercayaan kepada Tuhan bermaksud keyakinan wujudnya Tuhan dan mematuhi segala suruhannya berlandaskan pegangan agama masing-masing. Seterusnya, terdapat perbincangan tentang perbandingan kepercayaan yang ditunjukkan di dalam filem dan agama-agama lain. Agama Kristian adalah agama yang mempercayai Nabi Isa sebagai Jesus Christ dan mengikuti segala ajarannya. Penganut Kristian percaya bahawa Tuhan yang satu itu ada 3 personaliti, Bapa, Anak dan Roh Al-Quds yang disebut sebagai Trinity. Seterusnya, terdapat 3 aliran mazhab utama, antaranya adalah Roman Katolik, Protestan dan Evangelical. Kitab Bible yang dipegang oleh penganut Kristian terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Akhir sekali, 5 doktrin utama yang terdapat dalam agama Kristian adalah doktrin dosa warisan, doktrin anak Tuhan, doktrin ketuhanan Jesus, doktrin kesucian Trinity dan doktrin penyaliban Jesus. Agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pesuruh Allah. Islam berpegang kepada 6 perkara dalam rukun iman, iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada nabi dan rasul, beriman kepada hari akhirat dan akhir sekali beriman kepada qada dan qadar. Selain itu, mushaf Al-Quran yang dipegang merupakan panduan dan sumber rujukan utama dalam kegiatan hidup umat Islam dari sudut akidah, syariat dan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafiqah Najwa binti Izhar Asman akan membentangkan 2 konsep kepercayaan, iaitu agama Hindu dan juga agama Buddha, dan juga sinopsis cerita. Agama Hindu bermaksud kebenaran abadi dan Vaidika Dharma pula bermaksud ilmu kebenaran. Agama ini merupakan satu agama yang bersumberkan daripada anak benua India. Agama Hindu bukanlah seperti agama lain. Agama ini tidak mempunyai pengasas tunggal tetapi gabungan pelbagai kepercayaan. Dan pada tahun 500 Masihi, penganut Hindu mula untuk menitik beratkan pemujaan kepada dewa-dewa, terutamanya Vishnu, Shiva dan juga Devi. Konsep Dharma pula diperkenalkan dalam teks baharu dan kepercayaan lain seperti Buddhisme dan juga Jainisme. Terdapat 4 Veda terbesar, iaitu Rig Veda, Yajurveda, Samveda dan Atharvaveda. Kebanyakan bentuk agama Hindu adalah ateistik yang bermaksud mereka menyembah dewa yang dipanggil Brahman. Dan orang Hindu juga percaya bahawa penjelmaan semula yang didefinisikan sebagai kitaran berterusan kehidupan, kematian dan juga penjelmaan semula. Mereka turut percaya akan hukum karma. Kita acap kali dengarkan apa itu karma. So, karma bermaksud undang-undang, sebab dan juga akibat sejagat. Bukan itu sahaja, matlamat penganut Hindu ini adalah untuk mencapai moksha, iaitu keselamatan. Dengan mencapai moksha, mereka dapat menamatkan kitaran kelahiran semula dan menjadi sebahagian daripada jiwa mutlak. Agama Buddha ialah kepercayaan diasaskan oleh Gautama Siddhartha ataupun lebih dikenali sebagai Buddha di India lebih daripada 2500 tahun dahulu. Selepas 6 tahun mencari, penganut Buddha percaya bahawa Gautama telah bermeditasi di bawah pokok Bodhi. Penganut Buddha juga menghormati banyak kitab suci, antaranya Tripitaka. Kitab ini merupakan kitab tertua yang ditulis dalam bahasa Pali. Kitab ini juga terbagi kepada 3, iaitu Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka dan Adihama Pitaka. Penganut Buddha tidak mengiktiraf Tuhan-Tuhan tertinggi, sebaliknya menumpukan kepada mencapai pencerahan dan keadaan, kedamaian dan kebijaksanaan dalaman.
Apabila pengikut mencapai eselon rohani ini, mereka dikatakan telah mengalami nirvana. Selain itu, Buddha turut mengajar pengikutnya bahawa pengakhiran penderitaan boleh dicapai dengan mengikuti jalan berunsur 8 seperti yang diterangkan dalam kebenaran mulia keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Ashraf bin Wan Muhammad Arifin. Saya akan menerangkan 4 konsep kepercayaan, iaitu agama tradisional Tionghoa, agama Sikhism, agama Judaism dan agama Bahai. Agama tradisional Tionghoa. Agama tradisional Tionghoa merupakan kepercayaan bagi bangsa Cina Tionghoa dari suku kaum Han. Kepercayaan agama ini tidak mempunyai kitab suci rasmi berbanding kepercayaan agama lain. Agama ini sering menjadi syncretism antara kepercayaan Confucianism dan Taoism. Syncretism bermaksud usaha bagi menyelaraskan kepercayaan berbeza atau bertentangan. Agama tradisional Tionghoa mengutamakan localism, iaitu falsafah mengenai politik tempatan. Secara umum, agama Tionghoa mementingkan ritual penghormatan, seperti penghormatan leluhur, di mana masyarakat Tionghoa akan melakukan ritual penghormatan terhadap nenek moyang mereka, seperti membersihkan makam leluhur dan sembahyang. Masyarakat Tionghoa ini percaya sekiranya mereka membersihkan makam leluhur, maka dalam masa yang sama, rumah leluhur di langit juga akan terlihat indah. Penghormatan tersebut dilakukan bagi mengenang jasa leluhur. Selain itu, masyarakat Tionghoa juga melakukan ritual penghormatan dewa-dewi. Masyarakat Tionghoa mempunyai banyak dewa-dewi, dan sang dewa atau sang dewi mereka tergantung mengikut populariti dalam kalangan mereka. Majoriti dewa atau dewi yang mempunyai populariti di kalangan masyarakat Tionghoa adalah merupakan dari tokoh sejarah baru. Agama seterusnya adalah agama Sikhism. Sikhism adalah agama monotheism, di mana kepercayaan penganut mereka adalah hanya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama Sikhism didirikan oleh Guru Nanak. Al-Quran merupakan kitab suci bagi agama Sikhism. Kitab tersebut dianggap sebagai benda hidup dan objek penghormatan oleh penganut-penganut Sikh. Oleh itu, kitab Al-Quran diletakkan di tempat-tempat terhormat, tidak kira di rumah maupun di gurdwara, iaitu tempat berkumpul dan penyembahan bagi penganut Sikh. Kepercayaan Sikhism berlandaskan prinsip bahawa Tuhan dapat ditemukan melalui pemikiran, bukan dalam ritual, filsafat dan juga tingkah laku. Ibadah harian bagi penganut Sikh merangkumi sembahyang 3 kali sehari. Kitab Al-Quran turut menjadi pembacaan serta kajian bagi golongan Sikh. Gurdwara, iaitu kuil Sikh, menjadi tempat upacara penyanyian dan doa harian. Para penganut Sikh juga turut menyediakan makanan bagi pengunjung-pengunjung yang mengunjungi kuil sebagai tugas keagamaan mereka. Gurdwara turut menjadi tempat upacara kelahiran, perkahwinan dan juga kawasan aktiviti sosial. Tidak seperti agama Hindu maupun Islam, agama Sikh tidak mempunyai batasan dalam pemakanan. Agama Judaism. Agama ini dikenali sebagai agama monoteisme mutlak. Agama Judaism merupakan kesinambungan dari agama Tauhid yang diperintah oleh Ibrahim. Penganut agama Judaism mempunyai 3 istilah, iaitu Yahudi, Ibrani dan Israel. Terdapat beberapa kitab suci bagi agama Yahudi, iaitu Taurat, Talmud, Septuaginta dan Pentateuch. Ibadah bagi umat Yahudi seakan hampir sama dengan umat Islam, seperti sembahyang, korban, puasa dan khatan. Sembahyang orang Yahudi dilakukan 3 kali sehari, iaitu pada waktu pagi, petang dan malam. Sembahyang ini boleh dilakukan sendirian atau berkumpulan dan biasanya dilakukan di tempat ibadah yang dipanggil sinagog, serta kiblat mereka mengarah ke Baitul Maqdis. Ibadah kurban bagi umat Yahudi adalah dalam bentuk penyembelihan atau pembakaran binatang. Antara puasa orang Yahudi ialah puasa kecil, di mana puasa ini adalah untuk memperingati kejadian-kejadian bersejarah. Puasa 9 atau puasa berduka cita merupakan puasa di mana umat Yahudi tidak dibenarkan meminum anggur dan memakan daging. Waktu berpuasa bagi umat Yahudi adalah bermula pada fajar, sehingga terlihatnya 3 buah bintang pada waktu petang. Sama seperti umat Islam, umat Yahudi turut melakukan khatan. Tetapi perbezaannya adalah ia dilakukan pada hari ke-8 kelahiran bayi dan sekaligus diberi nama kepada bayi tersebut. Akhir sekali, agama Bahai. Agama Bahai merupakan agama monoteism yang menekankan kesatuan spiritual. Agama ini diasaskan di Persia dan sekarang merupakan negara Iran pada tahun 1863 oleh Mirza Hussain Ali Nuri. Beliau digelar Baha'u'llah yang membawa makna kemuliaan Tuhan. Baha'u'llah mengajarkan berbagai konsep dan prinsip mengenai rohani yang diperlukan oleh umat manusia agar perdamaian dunia dapat dicapai. Terdapat 3 konsep utama kesatuan dalam ajaran Baha'u'llah, iaitu keesaan Tuhan, kesatuan sumber syurgawi dari semua agama dan kesatuan umat manusia. Penganut-penganut Bahai tidak menganggap persatuan sebagai tujuan akhir yang hanya akan tercapai setelah segala masalah sudah selesai, tetapi mereka memandang ia sebagai langkah awal bagi menyelesaikan setiap masalah yang timbul. Perkara ini jelas dapat dilihat dalam aspek sosial di kalangan penganut Bahai, di mana setiap masalah yang timbul akan diselesaikan melalui proses musyawarah. Agama Bahai mempunyai rumah ibadah
terbuka bagi semua agama yang bernama Masyrikul Adkar, yang bermaksud tempat terbit pujian kepada Tuhan. Masyrikul Adkar merupakan tempat bagi penganut agama Bahai untuk berdoa, bermeditasi dan juga mengalunkan ayat-ayat suci. Terusnya, mesti kau bertanyakan cerita ni pasal apa? Okey, cerita Along with the God menceritakan mengenai seorang ahli bomba yang mati setelah terjun daripada sebuah bangunan. Apabila Kim Jae-hyun dimati, dia akan dinilai dalam 7 lapisan neraka sebelum dia boleh diinkarnasi semula. Neraka yang pertama yang dilaluinya ialah Hell of Murder, iaitu neraka pembunuhan. Ada satu ketika dia tidak berjaya menyelamatkan seorang rakannya yang telah memujuknya untuk melarikan diri bersama korbannya terlebih dahulu. Untuk neraka kedua pula iaitu Hell of Indolence, iaitu neraka kemalasan. Dia bersedia untuk melepasi dengan sangat mudah kerana dia merupakan seorang ahli bomba dan dia rajin bantu orang lain serta menyelamatkan nyawa. Untuk neraka ketiga pula ialah neraka pembunuhan ataupun Hell of Chasing. Jae-hyun dikatakan menipu ketika dia masih hidup. Tetapi penipuannya adalah menulis surat kepada anak perempuannya yang gagal diselamatkannya tadi. Hell of Justice iaitu neraka ketidakadilan, neraka keempat. Kerana Jae-hyun ialah seorang ahli bomba, maka dia berjaya melalui neraka ini dengan sangat mudah. Hell of Betrayal ataupun neraka pengkhianatan merupakan neraka kelima. Dia berjaya dengan mudah kerana Jae-hyun tidak pernah mengkhianati sesiapa pun. Dan untuk keenam pula, neraka keganasan, Jae-hyun hampir dijatuhkan hukuman kerana beliau dikatakan hendak membunuh ibunya. Dia bertindak untuk menangkap batal ke atas ibunya, muka ibunya yang sedang tidur. Dan neraka terakhir pula, neraka ketujuh iaitu neraka kekeluargaan ataupun dikenali sebagai Hell of Filial Empathy. Jang Hyun menyatakan bahawa dia ingin membunuh seluruh keluarganya kerana dia telah tertekan dengan masalah keluarganya yang mempunyai masalah kesihatan. Cerita ini dibintangi oleh Kim Jae-hyun sebagai ahli bomba dan Hee Won-ma, Lee Dong-jeon dan juga Gang Ri sebagai ahli pengguam bela Kim Jae-hyun di dalam neraka. Seterusnya, kita beralih kepada perbandingan kepercayaan di dalam filem dengan agama-agama lain. Di dalam filem, Deok Chun menerangkan yang Jahong perlu melalui perbicaraan selama 49 hari dan melalui 7 perbicaraan yang dibahagikan kepada 7 kategori dosa. Manakala, menurut ajaran Islam, hidup setiap manusia akan melalui 7 tahap perjalanan hingga akhirnya mendapat kemenangan bertemu dengan Allah di syurga atau di neraka. Spesifiknya, terdapat 2 alam yang akan dilalui setiap Muslim selepas meninggal. Pertama, alam barzakh, di mana setiap umat Islam akan dibangkitkan selepas mati. Kedua, alam akhirat, di mana umat Islam akan melalui padang mahsyar, hisab, mizan, titian sirat dan perakhirannya ke syurga atau neraka. Manakala penganut agama Kristian, mereka percaya terdapat 3 bahagian setelah kematian. Pertama, penghakiman dengan 2 peringkat, penghakiman individu dan penghakiman muktamad. Kedua, neraka, tempat di mana balasan yang teruk akan dikenakan kepada mereka yang melakukan kesalahan di dunia. Ketiga, api penyucian, di mana dosa dibersihkan di dalam api pembersihan. Assalamualaikum, nama saya Nur Adila binti Abdul Razak akan membentangkan tentang perbandingan antara alam neraka, pertolongan selepas mati dan juga rumusan. Dalam filem, sesiapa yang meninggal dunia perlu melalui pembicaraan di 7 kategori dosa dan mereka juga akan diadili oleh 7 Tuhan yang berbeza. Nasib mereka di neraka-neraka tersebut adalah berdasarkan perbuatan mereka semasa hidup. Dalam agama Islam pula, neraka mempunyai 7 tingkat, iaitu Jahannam, Lazah, Hutamah, Sa'ir, Sakar, Jahim dan juga Hawiyah. Setiap peringkat neraka itu juga mempunyai penghuni-penghuni yang berbeza. Dalam agama Kristian pula, neraka mempunyai tahap-tahap hukuman yang berbeza berdasarkan jenis dan niat jenayah yang mereka lakukan. Mengikut Undang-Undang Moses, kadar hukuman yang diterima adalah sama dengan kadar keterusan jenayah yang dilakukan berdasarkan 3 jenis asas.
Jika dibandingkan dari segi jenis hukuman, dalam filem terdapat pelbagai jenis bentuk hukuman yang berbeza-beza mengikut setiap jenis neraka tersebut, seperti digeleng oleh batu besar, terperangkap dalam ais dan juga cermin. Dalam agama Islam dan Kristian pula, hukuman yang diberikan adalah dalam berbentuk api. Dari segi penghuni setiap peringkat neraka pula, dalam filem penghuninya adalah spesifik terhadap satu jenis dosa sahaja. Contohnya, neraka pembunuhan iaitu Hell of Murder adalah khas untuk mereka yang melakukan pembunuhan. Dalam agama Islam pula, satu peringkat neraka itu penghuninya melakukan pelbagai jenis dosa seperti neraka Jahanam yang menempatkan orang kafir, orang munafik dan orang yang menentang agama Allah. Dari segi berat hukuman yang diterima pula adalah dalam filem berat hukuman setiap dosa itu adalah sama tanpa mengira dosa kecil atau dosa besar yang mereka lakukan asalkan mereka melakukan dosa tersebut. Dalam agama Kristian pula, berat hukuman yang diterima adalah berdasarkan jenis dan niat jenayah yang telah dilakukan. Kemudian kita tengok pula apa perbezaan antara pertolongan kehidupan selepas mati iaitu semasa pembicaraan. Dalam filem, dua malaikat maut iaitu Lee Dok Chun dan Hewan Mak ini ditugaskan sebagai pengawal bela kepada Kim Jong Un. Mereka perlu berhujah dan membina segala dakwaan pendakwa raya di setiap 7 jenis neraka tersebut. Mereka juga membongkarkan segala kebaikan yang pernah dilakukan oleh Kim Jong Un bagi mengelakkan dia dijatuhi hukuman di neraka dan membolehkannya dizahirkan semula. Dalam agama Islam, pertolongan dipanggil sebagai syafaat. Syafaat adalah pertolongan daripada orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan pertolongan bagi memenuhi permintaan atau menyelamatkan manusia daripada kesusahan dan juga kesengsaraan. Terdapat beberapa jenis kategori syafaat dan jika umat Islam mahukan syafaat ini, kita perlu melakukan amal soleh. Dalam agama Kristian pula, pertolongan dipanggil sebagai salvation, iaitu bermaksud diselamatkan oleh Tuhan daripada akibat melakukan dosa. Pada hari pembalasan, sesiapa yang mempercayai dan beriman dengan Jesus Christ sebagai penyelamat mereka akan dikira sebagai tidak berdosa dan dibebaskan daripada perbicaraan. Jika dibandingkan tiga aspek ini, pemberi pertolongan dalam filem adalah malaikat maut iaitu Lee Dok Chun dan Hewan Mak. Dalam agama Islam, pemberi syafaat adalah Rasulullah SAW, Al-Quran, ibadah puasa dan sebagainya. Manakala dalam agama Kristian pula, Jesus Christ adalah pemberi salvation. Dari segi cara memperolehi pertolongan pula, dalam filem seseorang itu mestilah mempunyai niat baik di sebalik dosa yang telah dilakukan. Dalam agama Islam pula, kita mestilah melakukan amal soleh seperti banyakkan selawat ke atas Rasulullah SAW, berpuasa dan membaca Al-Quran. Dalam agama Kristian pula, mereka dengan mudah boleh memperolehi salvation iaitu dengan mempercayai Jesus Christ sebagai penyelamat mereka. Kesimpulannya, berdasarkan perbentangan ini, kita dapat tahu bahawa setiap agama dalam dunia ini mempunyai kepercayaan yang berbeza-beza. Kemudian, kita juga dapat tahu perbezaan antara kehidupan selepas mati, alam neraka dan juga pertolongan semasa perbicaraan. Kenapa konsep kepercayaan ini adalah penting dalam kehidupan kita? Sebabnya, konsep kepercayaan ini boleh mempengaruhi amalan seseorang itu di dunia dan nasibnya di akhirat.